Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu kerja kursus untuk subjek di GWCP 1042 penulisan akademik. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada iaitu saya sendiri Muhammad Akramuddin bin Anil, yang kedua ni Muhammad Afif Darwish bin Nikli dan yang ketiga Muhammad Azrul Naim bin Yasir. Okey. Kita pergi kepada tajuk tugasan yang telah diberikan kepada kami, iaitu Jurnal Bahasa merupakan salah satu wadah kepada ahli linguistik untuk membentangkan pandangan dan penemuan mereka dalam bidang linguistik. Kandungan artikel jurnal yang telah diterbitkan akan mempamerkan ciri-ciri keutuhan wacana, iaitu aspek-aspek kohesi, koheren, topik wacana, aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek fonologis dan aspek semantik. Jadi secara berkumpulan anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel yang terdapat dalam jurnal, kemudian anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Seterusnya, anda dikehendaki membuat rakaman analisis keutuhan wacana tersebut dan memuat naikkan rakaman melalui pelantar YouTube untuk dikongsi dan dimanfaatkan bersama. Okey, kita pergi kepada isi kandungan yang terdapat dalam kerja kursus kami ini, iaitu analisis berkaitan. Yang pertama, keutuhan wacana, yang kedua sumber rujukan, yang ketiga kejelasan dan yang terakhir kesimpulan. Okey, ini adalah muka hadapan jurnal yang telah kami pilih. Seterusnya, ini adalah muka hadapan artikel yang terdapat dalam jurnal kami tersebut. Dan tajuk untuk tugasan kerja kursus kami iaitu kami memilih artikel yang bertajuk Gaya Kesejajaran dalam Puisi Melayu. Yang seterusnya kita pergi kepada keutuhan wacana. Yang pertama dalam aspek kohesi. Kohesi maksud definisi kohesi. Kohesi dalam penulisan salah satu kemahiran yang diperlukan apabila menulis sesuatu penulisan akademik. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Ada 5 aspek dalam kohesi. Yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Dalam ayat yang pertama, kita dapat lihat penggunaan ayat pasif, iaitu dipaparkan dan dikesan. Yang kedua, penggunaan ayat gabungan, iaitu matahari, iaitu gabungan antara mata dan hari. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Dalam contoh yang saya petik itu ada tiga tanda baca. Yang pertama noktah, yang kedua koma dan yang ketiga sempang. Kita pergi kepada yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Iaitu ada pengenalan, ada seterusnya perenggan yang kedua, seterusnya perenggan ketiga dan seterusnya perenggan yang keempat. Seterusnya yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dalam contoh yang saya ambil, ada penggunaan kata hubung iaitu atau, malah, dan. Yang terakhir, yang kelima, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat, iaitu antara perenggan dalam mengenai tajuk kesejajaran sintaktik kepada kesejajaran sintaksis, iaitu ada tajuk yang besar dalam sebelum masuk kepada kesejajaran sintaksis. Seterusnya saya beri kepada saudara Akram. Okey, jadi terima kasih kepada saudara Wici atas penjelasan kohesi yang amat jelas sebentar tadi. Sekarang kita pergi kepada koheren. Jadi apakah itu koheren? Koheren menurut Kamus Bahasa Melayu boleh ditakrifkan sebagai berhubungan, bersangkut paut. Kita harus membentuk padangan kata yang ada kesinambungan ataupun boleh kata keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain, yakni dalam sesebuah wacana itu, supaya apa? Supaya mudah difahami. Okey. Koheren yang kedua, koheren juga merupakan kesinambungan. Ia berkenaan dengan cara susunan idea dalam sesuatu wacana. Aliran idea hendaklah ditulis secara berterusan dan sistematik, lancar, bertalian dan logik. Okey, untuk lebih memahami, kita tengok 4 cara untuk mencapai koheren yang sempurna. Yang pertama iaitu mengulang kata nama yang utama. Yang kedua, gunakan perkataan di mana idea ayat sentiasa bersambung.
Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Yang keempat, menyusun idea mengikut susunan yang logik. Okey, ini adalah salah satu contoh teks yang telah dipetik daripada artikel yang telah kami pilih, iaitu daripada perenggan keempat baris pertama. Jika kita baca di dalam teks ini, ia mempunyai beberapa kajian lepas yang dibincangkan di atas menunjukkan bahawa struktur kesejajaran dapat dikenal pasti berdasarkan pelbagai tahap linguistik. Misalnya, kesejajaran fonologi, kesejajaran morfologi dan kesejajaran sintaksis. Kesejajaran fonologi berfokuskan unsur persamaan perlulangan bunyi. Kesejajaran morfologi pula dikenal pasti berdasarkan kelas kata yang disejajarkan. Kesejajaran sintaksis pula merujuk struktur gramatikal yang sama. Makalah ini akan menganalisis semua tahap kesejajaran yang dinyatakan untuk memperlihatkan pola gaya puisi Melayu. Setakat ini tidak banyak kajian tentang kesejajaran Malaysia, khususnya di Malaysia, khususnya yang melibatkan puisi. Okey. Jika kita lihat kepada teks tadi, penerangan. Dalam teks tadi, empat aspek koheren telah ada dalam teks tersebut. Okey, yang pertama tadi, iaitu aspek pertama ialah menggunakan kata nama yang sama. Perkataan kata nama kesejajaran telah diulang sebanyak 2 kali, iaitu pada baris kedua dan baris kelima. Yang kedua, kita tengok aspek kedua ialah menggunakan perkataan di mana idea ayat sentiasa boleh bersambung. Contohnya, terdapat kesinambungan idea melalui perkataan, struktur, pola gaya dan juga puisi. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga pula ialah gunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea dengan menggunakan perkataan, misalnya pada garis ketiga teks. Dan yang terakhir adalah idea teks ini disusun mengikut logik yang menjadikan ayat koheren sempurna. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu topik wacana. Okey, jadi apakah itu topik wacana? Topik wacana menurut ahli bahasa Nik Safiah Karim, wacana boleh ditakrifkan sebagai unit bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu boleh berupa satu ayat, sebuah petikan, bab, buku, majalah dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, wacana ialah jalinan unit-unit bahasa yang tersusun rapi dan berkesinambungan bagi melahirkan kesatuan bahasa yang utuh. Dan berkaitan dengan topik pula, topik ini sudah semestinya setiap satu wacana yang berkesinambungan mempunyai satu contoh. Satu contoh tajuk yang dibicarakan. Berikut adalah contoh yang terdapat dalam artikel ini. Okey. Yang pertama, contoh topik wacana yang pertama iaitu saya memetiknya daripada perenggan ke-7 baris kedua. Okey. Jika kita tengok daripada teks ini, berdasarkan contoh 1, struktur sintaksis untuk kesemua baris adalah sejajar. Pola ini bersesuaian dengan konsep kesejajaran, iaitu kewujudan 2 atau lebih unsur bahasa yang identikal dari susunan kata. Baris yang ketiga lebih spesifik sifatnya, melalui lavinia berbanding umum yang lebih umum. Malah dalam baris ini turut digunakan mas berbanding me. Okey, sehinggalah akhir ayat. Jadi jika kita tengok berdasarkan teks ini, poin yang ingin disampaikan ialah topik berkenaan konsep kesejajaran. Topik yang dibicarakan dalam wacana ini adalah berkenaan konsep kesejajaran, di mana penulis memberitahu bahawa unsur kesejajaran adalah penting untuk memberi kefahaman kepada pembaca. Perkataan-perkataan seperti susunan kata, huraian dan sebagainya dalam teks ini bagi mengkaitkannya dengan topik wacana, iaitu konsep kesejajaran. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu contoh topik wacana yang kedua. Saya memetiknya dari perenggan pertama, baris pertama. Okey. Puisi Melayu. Puisi Melayu menarik untuk dikaji kerana gayanya berubah seiring dengan zaman. Puisi Melayu hanya bermula pada tahun 1930-an. Pada zaman itu, puisi Melayu lebih cenderung menerapkan gaya puisi tradisional seperti pantun, syair, khususnya pada peringkat rimah. Tidak banyak teknik yang dapat dikesan dalam puisi Melayu. Jadi anda boleh baca sehingga akhir ayat. Jadi kita berdasarkan apa yang kita baca daripada teks ini, kita dapat lihat teks ini menekankan berkenaan topik puisi Melayu itu sendiri. Okey. Topik yang dibicarakan dalam wacana ini adalah berkaitan sejarah puisi Melayu. Topik wacana ataupun subtopik ini memperincikan bagaimana terbentuknya sejarah
puisi Melayu dari zaman dahulu sehinggalah sekarang. Perkataan-perkataan seperti perkembangan, peringkat dan moden telah digunakan bagi lebih dapat menghubungkan kesinambungan ayat bersesuaian dengan topik wacana. Okey, sekarang saya beri kepada saudara Darwish. Seterusnya kita pergi kepada aspek gramatikal. Definisi aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat beberapa jenis dalam aspek gramatikal, antaranya ialah gramatikal rujukan, gramatikal penggantian, gramatikal pengguguran dan gramatikal penghubung. Yang pertama iaitu gramatikal rujukan. Definisinya, ia dikaitkan dengan penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan satuan gramatikal lain. Itu terbahagi pada 3. Yang pertama, rujukan ganti nama diri pertama dan kedua. Yang kedua, rujukan penunjuk. Yang ketiga, rujukan perbandingan. Contoh rujukan ganti nama diri pertama dan kedua, iaitu dalam contoh yang saya petik, kita boleh nampak itu kita, iaitu kata ganti nama yang pertama. Okey, yang kedua, rujukan penunjuk, itu penunjuk tahun. Yang ketiga, rujukan perbandingan, iaitu perbandingan antara daun dan hujan. Iaitu yang pertama, tiada daun yang gugur seperti semalam jatuh ke tanah bertebaran. Yang kedua, tiada hujan yang lebar seperti semalam jatuh ke tanah berkejaran. Yang seterusnya iaitu gramatikal penggantian. Definisinya, perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Contohnya iaitu akibat perbuatan dan kesannya. Iaitu Latif telah menghasilkan 7 buah antologi puisi. Iaitu kesannya, Latif telah menerima pelbagai pengiktirafan dan anugerah. Yang seterusnya, gramatikal pengguguran ataupun elipsis. Definisinya, pengguguran atau penghilangan item tertentu secara keseluruhan perkataan atau ayat. Contohnya, tiada contoh yang berkaitan gramatikal pengguguran atau elipsis di dalam artikel ini. Yang seterusnya, gramatikal penghubung. Perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain. Contohnya, dalam puisi itu, saya mendapati gramatikal penghubung iaitu sebelum. Yang seterusnya, kita pergi kepada aspek leksikal. Definisi aspek leksikal, hubungan leksikal dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dalam sesuatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Antara cara untuk memperoleh hubungan leksikal ialah hubungan berdasarkan pengulangan, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pembuka serta penutup yang digunakan. Cabang-cabang dalam aspek leksikal terbahagi kepada 7. Yang pertama, pengulangan kata-kata yang sama. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, antonim. Yang keempat, hiponim. Yang kelima, kolokasi. Yang keenam, unsur bersambut. Dan yang terakhir, pembuka dan penutup wacana. Contoh bagi pengulangan kata yang sama di dalam artikel tersebut, saya mendapati kesejajaran. Yang kedua, sinonim. Itu kemahiran bahasa yang tinggi. Dengan kemahiran bahasa yang tinggi tersebut dapat melahirkan puisi sehingga terasa indah dan menarik. Yang ketiga, antonim, iaitu pada puisi Melayu tradisional, ia terikat dengan gaya puisi. Dan pada puisi yang moden ini, ia lebih bebas dan tidak terikat dengan gaya puisi yang zaman tradisional. Contoh hiponim, matahari berhubungan dengan sinar, iaitu jikalau adanya matahari, maka adanya sinar. Dan jikalau adanya lautan, adanya ombak. Makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan yang lain. Yang kelima, kolokasi, iaitu air berhubungan dengan beku. Selain itu, angin dengan kaku. Sekiranya tiada air dalam kehidupan kita, maka berakhirnya lah penghidupan. Kolokasi bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri
tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Yang keenam, unsur bersambut. Itu sebuah kamar dari ladang, sebuah tilam dari lalang, sebuah mimpi dari lalang. Itu dengan adanya kamar atau tilam, maka adanya kata kerja, iaitu mimpi. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, pembuka dan penutup wacana. Pendahuluan iaitu dapat di situ pembuka wacana iaitu bermula. Bagi penutup wacana pula sebagai rumusannya. Yang seterusnya saya serahkan kepada saudara. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan yang pada malam ini iaitu dengan tajuk aspek fonologi. Apa itu aspek fonologi? Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hal ini dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Seterusnya, dalam wacana tulisan terdapat alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Apa itu alat-alat itu? Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujian. Kita lihat contoh yang pertama iaitu penggunaan tanda noktah dalam artikel ini. Seperti contoh, kata yang sejajar ialah kata nama, koma, misalnya wajah-wajah, koma, iritan tumpahan, koma dan sejarah darah. Yang seterusnya ialah ayat penyata. Contoh ayatnya ialah puisi Melayu menarik untuk dikaji kerana gayanya berubah seiring dengan zaman. Puisi Melayu hanya bermula pada tahun 1930. Untuk aspek fonologi, artikel ini kurang menggunakan aspek-aspek penggunaan tanda lain seperti tanda soal, ayat penegasan dan sebagainya. Untuk aspek semantik pula, apa itu aspek semantik? Terdapat dua jenis keutuhan wacana dari segi semantik, iaitu hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan antara bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa iaitu ayat sahaja dapat dilihat. Contoh yang terdapat dalam artikel iaitu hubungan sebab dan akibat. Contoh yang dapat diambil dari artikel itu ialah puisi Melayu hanya bermula pada tahun 1930-an. Dan akibatnya, pada zaman itu, puisi Melayu lebih cenderung menerapkan gaya puisi tradisional seperti pantun dan syair khususnya pada peringkat 5. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Apa itu sebab? Kesejajaran sintaksis pula merujuk struktur gramatikal yang sama. Tujuannya, makalah ini akan menganalisis semua tahap kesejajaran yang dinyatakan ini untuk memperlihatkan pola gaya puisi Melayu. Seterusnya ialah hubungan sebab dan hasil. Apa itu sebab dia? Memperlihatkan pola kesejajaran yang dimanfaatkan oleh penyair dalam puisi. Hasilnya, untuk tujuan tersebut, makalah ini memilih salah seorang penyair yang terkenal di Malaysia. Contoh yang seterusnya ialah hubungan alasan dan kesan. Alasannya, kajian umat ini terbatas pada contoh data yang kecil. Dan kesannya, kajian seperti ini tidak dapat menggambarkan pola kesejajaran dalam puisi Melayu secara lebih menyeluruh. Hubungan yang seterusnya itu syarat dan hasil. Syaratnya, sehingga kini Latif telah menghasilkan 7 buah antologi puisi yang telah diterjemahkan kepada beberapa bahasa, misalnya bahasa Inggeris, Cina, Jerman, Itali, Danish dan Tamil. Dan hasilnya, selama itu juga Latif telah menerima pelbagai pengiktirafan dan anugerah. Okey, untuk slide seterusnya kita pergi kepada sumber rujukan. Kita boleh lihat terdapat beberapa sumber rujukan yang diambil oleh penulis. Sebagai contoh, Aminuddin Mansur 2011, sajak-sajak Abdul Latif Muhyiddin, kajian estetika Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang pertama.
Okey, penulis mengambil hanya 2 sumber rujukan iaitu buku dan jurnal. Contoh buku Aminuddin Mansur 2011, Sajak-sajak A. Latif Muhyiddin, Kajian Estetika, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan contoh jurnal yang diambil Eman Adil Jaafar 2014, A Stylistic Analysis of Two Selected Poems, Journal of College of Education for Women, 25/1/238 hingga 248. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada sumber rujukan yang penulis ambil, penulis mengambil sumber rujukan pada tahap yang baik, dan penambahbaikan untuk sumber rujukannya, penulis harus mengambil beberapa lagi sumber rujukan seperti laman web, artikel-artikel atau mana-mana sumber lain. Itu akan lebih mengutuhkan lagi penulisannya dan membuat penulisan lebih menarik. Okey, terima kasih kepada saudara Azrul. Sekarang kita pergi kepada slide seterusnya iaitu kejelasan. Okey, konsep kejelasan dan gaya penulisan. Kejelasan atau boleh disebut juga sebagai kefahaman. Jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat sama-sama dan tidak kabur. Yang ketiga, gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Dan yang terakhir, perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan pembaca. Okey, kita pergi kepada kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, kejelasan ayat sangat penting untuk berikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Yang kedua, kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula jangka pendek ayat. Menyemak semula panjang pendek ayat. Dan yang terakhir, ayat pendek boleh membantu koheren, iaitu boleh juga disebut sebagai kesinambungan ayat. Sementara ayat panjang membantu kohesi, iaitu boleh disebut juga sebagai kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Okey, kita pergi kepada perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas. Yang pertama iaitu susunan dan organisasi idea secara kasar. Yang kedua, memaklumkan perkara pembaca yang ingin memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kekal fokus kepada isi utama. Yang keempat, jadikan penulisan menarik. Yang kelima, tulis untuk sasaran pembaca. Dan yang keenam, kaitkan isi dalam perenggan kohesif dengan idea yang utama. Okey, kita pergi kepada contoh yang telah saya petik daripada teks jurnal itu perenggan ke-6. Okey, boleh baca. Iaitu prosedur menganalisis unsur kesejajaran pernah dikemukakan oleh Short. Dalam prosedur tersebut dikemukakan beberapa peraturan kesejajaran yang boleh dijadikan sebagai panduan. Peraturan yang asas adalah untuk mengenal pasti posisi kesejajaran dan hubungan kesejajaran. Okey, sehinggalah akhir ayat. Okey, jadi selepas membaca daripada teks yang telah saya petik sebentar tadi, penerangan untuk teks tersebut. Jika kita lihat ayat berdasarkan contoh teks yang dipetik daripada artikel tersebut, setiap ayat yang diolah tidaklah begitu panjang dan tidaklah begitu pendek. Sebaliknya, ia ayat yang ringkas dan padat dengan isi serta mudah difahami. Ayat yang tidak berbelit-belit dapat lebih memudahkan pembaca untuk memahami wacana. Selain itu, teks itu juga mempunyai setiap ayat atau wacana yang dihasilkan tidak akan pernah lari daripada isi utama yang ingin dibincangkan. Mana kata isi utama tu tidak akan pernah lari jika kita tengok ayat tadi ya. Yang terakhir, akhir sekali, teks ini sentiasa mengemukakan kepada pembaca perkara yang ingin disampaikan dan apa yang pembaca ingin ketahui. Mana kata teks tu tadi dia sentiasa mengemukakan apa yang pembaca sendiri itu ingin tahu. Okey, sekarang saya kembali kepada saudara Azrul. Akhir sekali, sebelum saya menutup pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menyimpulkan berdasarkan pada tugasan ini kami mendapati bahawa setiap jurnal yang dilakukan atau diterbitkan perlulah menekankan 3 aspek berikut iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan bagi menghasilkan jurnal yang bermutu tinggi. Akhir kata,
Sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.